Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukran lillah, kita dapat bertemu kembali, dan kebetulan hari ini kita memulakan ibadah puasa kita. Jadi saya mengambil kesempatan pihak admin grup ini mengucapkan Ramadan Karim. Semoga kita dapat menghayati Ramadan tahun ini dengan segala amal-amal yang terkandung di dalam keberkatan Ramadan. Saya ingin mengulas sedikit bahawa Ramadan ini kita kenal sebagai bulan puasa kerana adanya perintah puasa pada bulan Ramadan. Jadi maka Ramadan dikenal sebagai bulan puasa. Dalilnya di dalam surah Baqarah ayat 183. Ya, tuan-tuan yang ada terjemahan atau ada app di telefon pintar, boleh buka di dalam surah Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Semoga kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah tujuan puasa Ramadan diwajibkan. Allah jelaskan di dalam surah Baqarah, surah 2 ayat 183. Jadi matlamat akhir puasa itu ialah takwa. Maknanya kita dengan berpuasa ini, prinsip puasa mudah saja. Mana Allah minta kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ini kaedah fiqh. Segala sesuatu yang membatal puasa, Allah minta kita tahan diri dari segala sesuatu yang asalnya halal. Makan, minum, bersama. Apa saja, semua benda yang halal. Tetapi, sewaktu berpuasa ni Allah minta kita tahan hawa nafsu kita sekejap waktu siang hari daripada semua benda-benda yang halal ini. Jadi bukanlah senang kita nak menahan diri daripada sesuatu yang selama ni pun kita dah buat. Hari-hari makan, minum. Tiba-tiba kita puasa itulah konsep menahan diri. Jadi yang kita nak tahan tu apa? Yang kita nak tahan itu adalah keinginan hawa nafsu kita. Jadi dengan menahan diri itulah kita mengikhlaskan ibadat kita kerana Allah. Kenapa? Ibadat puasa ni istimewanya tak ada siapa yang lihat. Kita nak makan ke, nak minum ke, tak ada siapa yang tahu, hanya Allah. Mana di situlah dilihat ketakwaan kita tu. Maknanya keimanan yang tinggi kita kepada Allah. Maka kita berpuasa kerana Allah. Tahan lapar, tahan dahaga, tahan segala sesuatu yang boleh kita buat dulu. Sekarang kita tak buat kerana mematuhi perintah Allah. Dan akhirnya Allah nak la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua berakhir dengan meningkatnya takwa.
Selain bulan puasa, kena ingat Ramadan juga adalah bulan Al-Quran. Jadi ini disebut di dalam dalil, ya, dalil surah yang sama, cuma kita pergi ke ayatnya yang atas sedikit, 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan ialah bulan yang di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wabayinatim minal huda, dan Al-Quran itu menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan Al-Quran itu juga adalah pembeza antara benar dan salah. Itu dalil yang membuktikan Ramadan ini bulan yang dimuliakan, salah satu kerana di dalamnya lah Allah turunkan Al-Quran itu. Ini disebut dengan jelas. Maka Allah bagi kita satu malam yang istimewa di bulan Ramadan. Itulah Lailatul Qadar. Tapi insyaAllah nanti di hujung-hujung Ramadan saya akan mengupaskan khusus tajuk Lailatul Qadar ini, ya, sahabat dan tuan-tuan. Ini pendahuluan saja. Ingat bahawa Ramadan bukan sekadar bulan puasa, tetapi juga bulan Al-Quran. Selain itu kena ingat, dalam bulan Ramadan ini kita digalakkan berinfak. Bulan lain pun kita berinfak. Tetapi berinfak di bulan Ramadan ini, Masya Allah, ganjarannya tentulah jauh lebih baik berbanding dengan waktu-waktu lain. Kemudian ingat, Ramadan juga bulan kita qiyam. Qiyam Ramadan tu makna kita mendirikan solat malam. Kerana di bulan Ramadan ini kita diberi peluang untuk melaksanakan salat tarawih, yang mana di bulan lain tak disunatkan. Ya. Ini satu keistimewaan yang Allah bagi supaya di bulan Ramadan ini kita membiasakan diri kita qiyamul lail. Ya. Mendirikan waktu malam dengan ibadah. Dalam keadaan biasa kita qiyamul lail juga, bertahajud, berwitir. Ya. Tetapi dalam bulan Ramadan ni kita diberi peluang untuk bertarawih. Jadi dalam keadaan COVID-19 kita di lockdown di rumah masing-masing, tidak jadi masalah. Kita mendirikan solat secara berjamaah sesama ahli keluarga. Si suami jadi imam, ahli keluarga, isteri, anak-anak, cucu menjadi makmum. Ya. Jadi kita ingat, ya, bahawa waktu Ramadan inilah waktu terbaik nak latih diri, ya, untuk qiyamul lail. Jadi mendirikan malam tu bermaksud mendirikan solat di waktu malam, ya. Jadi yang itu kita dah biasa dah. Cuma kepada tuan-tuan perempuan yang tak biasa menjadi imam, jadi belajarlah. Ini sebenarnya peluang Allah bagi kat kita, bukan senang. Kita tak ada pilihan. Di rumah, ayah kena jadi imam. Tak ada ayah, anak lelaki lah. Tak ada pilihan, kena jadi imam. Jadi bukanlah susah jadi imam ni. Cuma kerana kita tak pernah, jarang buat. Kita biasa jadi makmum. Itu sajalah. Jadi kesempatan inilah ambil peluang belajar. Ya, mengimam ahli keluarga kita. Sebab memang sebenarnya pun status kita di rumah, sebagai suami, kita memang imam. Cuma kita tak laksanakan saja. Ya. Inilah kesempatan. Okey, jadi bulan Quran. Kemudian juga Ramadan ini kita bulan untuk kita banyak tafakur, berfikir, merenung. Ya. Dipanggil retrospeksi. Maknanya kita melihat balik ke masa lalu, kita nilai balik amalan kita, muhasabah diri kita.
Itu sebaik-baiknya. Karena Ramadan ini Allah bagi waktu yang tenang. Hikmahnya bila kita tidak makan. Makan ni akan menyebabkan kita biasanya akan menjadikan kita lemah, mengantuk sebagainya. Tapi dengan tidak makan ini kita jadi lebih segar. Kita boleh fikiran kita lebih jernih. Jadi manfaatkan waktu ini untuk berfikir muhasabah diri kita. Itu ekstra amalan dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi buatlah apa yang terbaik, apa saja amalan yang terbaik. Biasanya sekarang ni masyarakat kita popular bulan Ramadan bertadarrus. Tadarrus tu dari lafaz kata darasa yadrusu, tadarrus. Makna kita belajar. Sebab itulah biasanya tadarrus ni dia ada kumpulan. Jadi beberapa orang membaca ayat, seorang mendengar, nanti dibetulkan. Itu proses belajar lah, itu makna tadarrus. Cuma yang nak lagi bagus, tadarrus tu jangan qiraah saja. Pergi ke level tilawah, baca sama makna dia. Kemudian berbincang. Itu kaedah tadabbur pula. Kita bincang. Kenapa Allah turun ayat ini? Untuk apa? Apa yang kita nak amal daripada ayat ini? Itu dengan kaedah tilawah dan tadabbur. Kalau qiraah tak jadilah, dia baca aja. Baca gitu aja. Akhir tak faham juga. Hari ini insya-Allah kita kuliah ini saya akan sambung. Masih lagi kita di kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. Hari ini kuliah kita yang ke berapa? Ke-18. InsyaAllah ke-18. Kita ada terputus hari 2 yang lalu. Tetapi sebelum ini kita buat dalam bentuk audio. Kami masih lagi dalam peringkat percubaan. Jadi kami mohon kemaafanlah tuan-tuan perempuan tersangkut dan sebagainya. Kami masih dalam proses improvement. Jadi insya-Allah saya sambung bab masih lagi kita bab isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan syaitan yang direjam. Kita masih tadabbur tentang syaitan, bab dia. Kepada yang memiliki buku 7 ayat yang diulang-ulang, boleh semak di halaman 45 atau buku baru sekitar 47 atau 48. Tajuk kita ialah syaitan menggelincirkan orang Islam. Sebelum ini saya telah sebutkan sememangnya azam syaitan, sumpahan iblis itu hendak menggelincirkan orang-orang yang beriman. Jadi kitalah jadi sasaran. Jadi sasaran fitnah, jadi sasaran segala-gala syaitan akan buat apa saja untuk damage-kan, merosakkan kita orang-orang yang beriman. Jadi itu kena faham. Salah satu kita kena ingat, kerja syaitan ni dia mencetuskan, menimbulkan keraguan. Kena ingat ni. Ini kita kena faham. Balik kita pergi kepada surah Baqarah ayat 2. Surah Baqarah ayat 2. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang tiada sebarang keraguan di dalamnya. Ia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan bahawa kitab ini tiada keraguan. Ingat, syaitan akan mencari-cari jalan untuk meragukan kita kepada Al-Quran. Itu kerja syaitan. Syaitan akan berusaha dengan apa cara, dengan pelbagai strategik dia. Dia akan menimbulkan keraguan kita kepada Al-Quran. Ini kita tak sedar. Sebab itu bila macam sekarang timbul isu. Kenapa isu hudud lah isu yang paling besar di negara kita. Tak boleh pun lah sampai sekarang pun tak juga selesai isunya. Isu ini timbul apa? Timbul daripada keraguan yang dibisik-bisikkan oleh syaitan. Dan keraguan ini dibisikkan tidak kepada telinga orang kafir. Hari ini isu yang tak boleh laksanakan hudud bukan isu orang kafir, bukan isu orang tak suka Islam. Isu kita orang Islam. Di kalangan kita pun ramai orang yang ragu-ragu persoalkan bolehkah ginilah begitulah. Nampak?
Itu bukti bagaimana syaitan itu meragu-ragukan orang-orang Islam sendiri terhadap Al-Quran. Itu belumlah masuk isu-isu lain. Dan banyak isu orang jahil lagi lah. Bila suatu itu boleh, tak boleh. Tanpa dia mengkaji, tanpa dia melihat kepada dalil Al-Quran. Dia hanya menggunakan logik akal dan ilmu yang di luar. Mereka menghukumkan ini boleh, ini tak boleh. Sedangkan bila kita cek di dalil Al-Quran, ada dalilnya. Ketika itulah kita lihat bagaimana syaitan itu jahat. Dia menimbulkan keraguan-keraguan di dalam hati kita terhadap Al-Quran. Dan dengan meragu Al-Quran, makna kita meragukan kebenaran Allah. Berat. Ya, berat. Itu dah mulanya dia ragu-ragukan dulu. Jadi keraguan ini salah satu kita boleh lihat atau tidak. Bukti keraguan. Keraguan ini mudah sebenarnya kalau kita nak melihat. Kalau kita ni orang yang beriman dan sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Al-Quran, sudah pasti kita akan ikut semua perintah Al-Quran. Tinggalkan semua larangan-larangan Al-Quran. Itu bukti makna kita betul-betul yakin. Tetapi ketika mana kita meninggalkan larangan suruhan-suruhan Al-Quran, kemudian kita lakukan larangan-larangan Al-Quran, sebenarnya di situ dah menunjuk kita ragu. Kita tak yakin sungguh-sungguh. Ragu ni makna bukan dia tak percaya. Percaya tapi tak yakin sungguh-sungguh. Itu dia beza ni. Jadi keraguan ni makna dia percaya. Tapi kepercayaan tu tidak sepenuhnya. Makna itulah ni panggil ragu-ragu. Ragu-ragu. Makna ragu-ragu ni antara ya ke tak, ya ke tidak. Itu ragu-ragu. Jadi di situlah syaitan akan memainkan jarum dia. Dia akan meragu-ragukan hati kita, meragu-ragukan tentang kebenaran Al-Quran, meragu-ragukan boleh ke tak kita amal Quran di zaman di abad 21 ni, zaman kemajuan digital ni, bolehkah kita? Contoh. Jadi itulah keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh bisikan-bisikan syaitan. Jadi yang ini tidak mudahlah kita nak menghadapi dia, melainkan kita kena yakin sungguh. Dan kita kena bergantung diri kita dengan Allah. Minta tolong Allah. Sebab itulah Allah kata, Allah pesan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa imma yanzaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ketika kamu merasa ada rasa-rasa bisikan gangguan syaitan, ketika gangguan itu ada, maka cepat-cepat kamu berlindung diri kepada Allah. Ingat ayat yang kita baca di awal-awal dulu. Dalam surah A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ketika mana kamu terasa bahawa ada perasaan, ada rasa bahawa kamu diganggu oleh syaitan, maka cepat-cepatlah kamu berlindung diri kepada Allah. Ingat tu. Sebab ketika itulah syaitan tu membisik-bisikkan. Sebab syaitan tidak datang dalam rupa manusia. Kalau situ senang. Ini syaitan jin ni membisik-bisik. Dan kita pula tidak kenal bisikan apa yang datang. Nak mengenal pasti, nak membezakan antara bisikan-bisikan itu, kita perlu ilmu. Kena tahu yang mana bisikan syaitan, yang mana ilham malaikah. Dia ada perbezaan dia. Jadi yang ini kena belajar mengenal ini. Jadi bisikan-bisikan meragukan itu semuanya bisikan syaitan. Contoh, bila kita dah tahu bahawa di bulan Ramadan banyak amal-amal ibadah yang sepatutnya kita laksanakan kerana kelebihan Ramadan ini. Tiba-tiba syaitan membisikkan, betul ke tu? Contohnya, kan? Dia meragu-ragukan kita. Jadi setiap keraguan itu bisikan, bila kita nak buat yang baik, datang bisikan meragu-ragukan apa yang kita nak buat. Itu bisikan syaitan. Ingat baik-baik, syaitan tu dia tak akan datang kata, jangan buat. Tak. Dia tahu kita ni biasa buat amal-amal baik ini. Dia tak mungkin dia cakap dengan lafaz menghalang.
Itu kita melihat strategi syaitan itu. Dia akan datang dengan lafaz-lafaz yang meragu-ragukan, mewas-waskan hati kita. Itulah kerja syaitan. Jadi kita kena berhati-hati. Saya akan baca, mari kita baca surah 4, surah An-Nisa ayat 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Surah 4 ayat 60. Alam tara ilal ladzi, apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran itu, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, kitab-kitab yang lain. Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari taghut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Kita faham ayat ni. Maknanya Allah tanya, tidakkah kamu perhati orang yang dia mengaku telah beriman, tetapi dalam waktu yang sama dia berhakim kepada taghut. Nampak tak ini? Jadi isu ni isu kita. Isu kita orang Islam, isu kita orang yang beriman. Mengaku memang kita percaya pada Quran, percaya kepada kitab-kitab Allah yang lain. Tetapi bila berhakim pergi kepada taghut. Makna hakim ni, berhakim ni makna kita mengambil segala keputusan, tindakan-tindakan kita dengan mengikut yang lain daripada kita ikut taghut. Kuliah sebelum ni saya dah jelas dah taghut tu siapa. Hari ni kita jumpa lagi kalimah Allah pakai taghut. Makna dalam hidup kita ni cakap di mulut aku percaya, beriman pada Quran. Tapi dalam hidup kita mengikut, berhakimkan taghut, ikut kata manusia, ikut faham-faham aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang sesat. Kita terbawa dengan cara hidup musuh-musuh kita, orang Yahudi, budaya-budaya mereka kita jadikan amalan kita. Kita lihat sekarang budaya dalam industri hiburan, industri permainan, itu bukan budaya kita. Tapi kita terikut-ikut dah. Ini yang kita kena berhati-hati. Karena maknanya itu semua amalan daripada amalan taghut. Apatah lagi berhakim ni makna keputusan besar, isu-isu besar, isu-isu perundangan kita ambil taghut. Macam sekarang lah kita nak cakap banyak-banyak isu pun kita kena pergi ke sivil. Sebab mahkamah syariah kita ada batasan-batasannya. Jadi di situ pun kita dah terperangkap. Makna lebih hebat, lebih besar undang-undang sivil. Undang-undang yang melebihi hak tertentu kena pergi mahkamah sivil. Berhakimkan kepada undang-undang yang bukan undang-undang Islam. Itulah realiti. Bila kita cakap ini isu besar, isu negara kita. Itulah yang kita nak tengok bagaimana tadi ayat ini menyentuh. Sebenarnya kena ke kepala kita. Sebab itu kita yang belajar Quran ni, paling tidak dalam hati kita, kita kena nyatakan bahawa aku tidak bersetuju dengan keadaan ini. Itulah bukti makna kita tak setuju. Walaupun kita duduk dalam keadaan sekarang, kita tak boleh, tak ada upaya kita seorang nak merubah keadaan ini. Tapi dari dalam hati kita mesti menyatakan penentangan. Itu sebab dikatakan makna kita nak mengubah suatu, amar ma'ruf tu, kalau mampu dengan tangan, kalau kita ada kuasa. Kalau tak mampu dengan lisan.
Tak mampu lagi, nak bercakap pun tak berani, takut. Doa daripada dalam hati, tentang dari dalam hati. Walaupun lemahlah iman kita, tetapi itulah yang terbaik yang kita mampu lakukan. Lakukanlah. Maknanya kita tak boleh bersetuju dengan isu-isu taghut dan apa yang dibawa oleh taghut. Sekurang-kurang dari dalam hati kita menentang. Itu yang boleh kita mampu kita lakukan. Bisikan keraguan adalah kerja syaitan. Syaitan akan membisikkan keraguan dan menyuruh sekutu-sekutunya dari kalangan manusia. Ingat baik-baik. Syaitan ni dia ada geng dia. Syaitan jin dia berkawan dengan syaitan manusia. Maka dia membisik-bisik. Dia tak boleh berdaya kita direct. Dia pergi secara indirect melalui manusia. Itu sebab kita melihat bila kita nak buat yang baik, ada musuh kita. Dari kalangan jin, dari kalangan manusia baik. Mereka akan memusuh kita. Dia akan buat apa saja untuk menghalang kita. Jadi itu kerja syaitan. Apa yang kita belajar hari ini, maknanya kena ingat ini, isu keraguan ini saya melihat satu isu besar. Sebab ia melibatkan isu psikologi kita. Yang mana kita alami setiap hari, setiap masa. Jadi yang bab ini, keraguan ini kita kena kaitkan dengan hati. Hati kita kena kuat. Sebab itulah kita ni dari dalam hati kita, hubungan kita dengan Allah tu kena rapat, kena kuat. Sebab sandaran kita kepada Allah. Kita tak mampu nak menghadapi musuh-musuh kita yang akan menjalan bagai strategi sabotaj kita ni. Melainkan dengan bersandar diri kepada Allah. Sebab itu Allah ingatkan kita. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ketika mana kamu terasa ada gangguan-gangguan syaitan, cepat-cepat lafazkan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan dengan itu Allah akan membantu kita, menyelamatkan kita. Kita tak mampu menghadapi syaitan sebab pertama kita tak nampak. Yang keduanya tipu daya tu halus kita kadang tak sedar. Kita rasa kita ikut perasaan kita, ikut emosi kita. Tetapi di sebalik emosi itu, itulah bisikan-bisikan jahat syaitan tadi. Yang ini yang kita kena kenal pasti betul-betul. Bila kita dah mahir mengenal pasti mana satu bisikan-bisikan yang datang dari syaitan, insya-Allah waktu itu kita akan dapat menyelamatkan diri kita daripada keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh syaitan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, pagi ini kuliah kita saya akan buatkan sedikit catatan di papan putih. Nota kuliah kita, ayat-ayat yang kita tadabbur pada kuliah kita pagi ini. Di awal saya menyentuh bab Ramadan yang itu ada pada surah Baqarah ayat 183. Kewajipan puasa. Ayat Baqarah juga 185. Ini adalah Al-Quran, penurunan Al-Quran. Kemudian Baqarah ayat 2 ada fakta tentang keraguan. Ketika mana Allah kata kitab ini tak ada keraguan. Tapi syaitan akan membisik-bisikkan keraguan supaya kita ragu kepada Al-Quran. Seterusnya kita juga
saya mengulang-ulang ayat 7, 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah. Dan kita juga membaca ayat 4, 60. Itulah ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini. Tuan-tuan boleh semak kepada nota yang saya berikan tadi. Ya. Jadi setakat ini dulu kuliah kita. Pagi ini insya-Allah, jika diizinkan Allah, kita bertemu lagi di kuliah-kuliah yang akan datang. So, manfaatlah Ramadan ini dengan Al-Quran. Dan sebaik-baiknya kita sempurnakan 3 proses membaca. Qiraahnya, tilawahnya, dan juga tadabburnya. Supaya kita dapat manfaat Al-Quran, dapat hudan daripada Al-Quran. Itulah pesan saya. InsyaAllah kita dah melalui hari pertama Ramadan. Dan kita berdoalah semoga Allah bagi kesempatan kita sampai ke penghujung Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.